dengan keganasan di sekolah, saya berpandangan ia lebih banyak bermula daripada rumah dahulu. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Apa yang saya maksudkan begitu, seorang bapa yang kaki pukul suka memukul isteri. Mana mungkin bapa itu boleh melarang anaknya daripada memukul orang lain, sedangkan contoh yang berlaku di hadapannya ialah bapa dia sebagai mentornya. Kalau saya nak memilih sekolah untuk anak saya belajar, pastinya saya memilihkan environment di situ dahulu, kemudian komuniti di situ, pentadbir di situ. Untuk mengatasi masalah ini bukanlah mudah. Cuma kalau kita kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran, semua masalah akan terlerai. Terima kasih Haji Ahmad atas pandangan beliau. Saya rasa cukup menarik persepsi Haji Ahmad terhadap isu keganasan di sekolah ni. Bapa borek anak rintik. Ya, macam mana acuan begitulah kuihnya. Tetapi boleh diubah. Dia tengok kalau dia pakai buat roti dia lain, acuan lain tapi dia kembang. Tetapi hari ini saya rasa pelajar-pelajar perlu ada kendiri, sifat untuk membentuk diri dia sendiri. Walaupun ada masalah di rumah, tetapi akhirnya dia boleh mampu untuk kawal diri dia, bukan setakat masalah ibu bapa dia mereka, tetapi inilah masalahnya. Dia punya kendiri tu terlampau kendiri sehingga tidak ada pembuat keputusan yang tidak baik. Ya, maknanya dia dibiarkan sahaja begitu. Sepatutnya ibu bapa tampil ke depan, ajar macam mana. Contohlah saya ambil makcik A keluar bawa anak dia pergi beli langsir. Anak nama Minah. Minah cantik tak langsir ni? Anaknya kata, "Mak, yang ini tak apa cantik." Tak apalah beli. Sebab mak fikir bajet, anak fikir cantik tak cantik, tapi keputusan dia tidak ada yang boleh kira, dan akhirnya tak ada sesiapa yang menang di situ. Jadi apa peranan ibu bapa sebenarnya? Kalau kita katakan mereka adalah kilang saja menghasilkan produk iaitu rakyat Malaysia, ini tidak tepat. Dia kena didik orang daripada bawah, dengar cakap, perhatikan dan sebagainya. Tetapi mungkin cara mendidik anak hari ini tak sama cara mendidik kita terima dulu. Kerana saya rasa parenting skill hari ini mak bapak perlu advance juga. Saya pun nak cakap lah, saya ingat selepas tahun 80-an itu bapa yang sekarang ini, dia telah mengalami kemerosotan daripada kualitinya. Sebab itu kita menghadapi masalah begini. Tetapi mereka tidak mahu mengakui. Sebagai seorang bapa yang moden, ibu bapa ke atau keluarga, adik keluarga yang moden, dia takkan aku dia ada masalah. Ini semua masalah cikgu lah ni. Dia kata, tapi bila cikgu nak melakukan sesuatu, tak boleh. Okey, baik, ibu bapa, berapa ramai yang pergi PIBG tu? Datang pun Allah tarik seret badan. Okey Kamal, kita ditalan Dr. Rahimi Cik Aman, Pensyarakanan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Assalamualaikum Dr. Rahimi. Ya, Assalamualaikum. Doktor, kalau kita cerita pasal something, bully, gangsterism di sekolah ni, banyak komponen yang kita boleh lihat. Ibu bapa, pihak kementerian, pihak guru-guru dan pihak individu pelajar itu sendiri. Tetapi saya nak fokuskan pada peranan ibu bapa, kerana inilah masa terbaik mereka, kerana mereka banyak masa di rumah. Dan kadang-kadang kita lihat anak-anak ni kelihatan kesorangan kerana ibu bapa sibuk bekerja, kan, balik lewat malam. Dan bila ada masalah, mereka akan terus menghubungi pihak sekolah dan menyalahkan pihak sekolah kerana anak mereka jahat ataupun nakal dan sebagainya. Mereka tidak menuding jari kepada diri mereka. Jadi bagaimana tanggungjawab ibu bapa ini perlu seiring dengan peranan ataupun situasi anak-anak membesar hari ini? Okey, gejala yang kita lihat gejala yang dibincangkan ini keganasan di sekolah. Walaupun keganasan sekolah sebagaimana Nazri dan Kamal utarakan tadi, bahawa ianya bukan sekitar sekolah sahaja, ia terlibat daripada asalnya keluarga. Apabila proses dalam keluarga, ia melibatkan proses sosialisasi di mana daripada pelajar itu kanak-kanak hinggalah ke alam remaja. Proses itu penting sebab you kata tadi tanpa kualitinya seorang ibu bapa mendidik anaknya, kan, proses ibu bapa tu banyak. Macam Kamal katakan tadi, mesti ada yang ibu bapa yang advance. Kerana dunia kita sekarang dunia tanpa sempadan. Bagi seorang ibu sukar untuk kita mengawal setiap gerak-gerik anak. Namun peranan utama adalah ibu bapa itu sendiri, sebab anak itu dibesarkan di rumah. Jadi peranan ibu bapa perlulah mengambil berat tentang tingkah laku anak, perlakuan anak dan aktiviti harian anak tersebut. Mungkin kita boleh mengoptimumkan peranan ibu bapa di kawasan sekolah ataupun aktiviti-aktiviti di sekolah. Kerana kita dengar bila ada mesyuarat PIBG, barulah mak bapak ataupun ambil report card anak-anak, barulah ibu bapa datang ke sekolah. Dan itulah baru tahu, oh anak aku macam ni, anak dia macam ni dan sebagainya. Dah terlambat. Tetapi mungkin ada aktiviti yang cara lain, bagaimana peluang ibu bapa berinteraksi terus dengan pihak pengetua, pihak guru kelas, pihak-pihak yang berkenaan di sekolah tu, supaya komunikasi terus berlangsung sepanjang masa.
tidak semestinya masa macam Nazri kata ada perjumpaan PIBG perlu ibu bapa datang ke sekolah. Memang sekolah pun dia punya keadaan disiplin kawalan keselamatan yang ketat. Kita perlu melalui pengawal keselamatan untuk masuk kawasan sekolah untuk menjamin keselamatan di sekolah itu sendiri. Jadi sebagai seorang ibu bapa, kita perlu ada hubungan dengan pertama guru kelasnya, tahu siapa guru kelas anak kita. Dan kalau daripada pihak sekolah pentadbiran atasan, pengetua pentadbiran penolongan HAM, perlu ada hubungan yang baik dengan ibu bapa. Supaya setiap tingkah laku anak kita dapat maklumat awal daripada pihak guru. Tak semesti kita menyalahkan guru. Sebab guru hanya mengajar. Tempoh masa di sekolah juga terhad. Dr. Amy, banyak lagi kita boleh bincangkan. Boleh rehat, boleh tunggu sebentar di talian ya? Okey, saya akan terus bersama Dr. Amy selepas kita rehat sebentar. Kamal nak komen eh? Sabar dulu. Okey, kita rehat sebentar. Lepas ini banyak lagi pandangan melalui Facebook, melalui email dan juga fax, dan daripada anda semua. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.